Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, tadi terpaksa lewatkan ya, tapi sempatlah saya siapkan. Tadi ada masalah technical sikit. Okeylah, dah 9.10 pagi, mari kita mulakan kelas kita pada pagi ini insya-Allah dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Allahumma tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak dan abang-abang yang ada bersama dengan saya pada pagi ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah jugalah kita dapat berkumpul, dapat berada dalam majlis ilmu yang dijalankan secara online, yang mana kita akan menyambung kembali pelajaran minggu lepas, iaitu kalau minggu lepas kita belajar tentang kategori pembaca Al-Quran. Ada 3 jenis kategori pembaca Al-Quran untuk mengenal pasti diri masing-masing ni berada di kategori yang mana. Adakah kita dah layak untuk kata apa, bacaan dah baik, dah lancar, tajuk dah betul. Maka kalau kita dah berada tahap yang teratas, muhsin makzur, bermaksud kita dah layak untuk mengajar. Dah layak untuk mengajar orang, dah layak untuk menjadi guru. Namun sekiranya masih ada kekurangan ataupun kita di peringkat yang kedua, kategori kedua iaitu bacaan masih kurang baik, tajwid masih ada tidak kenal, tidak faham lagi ataupun tidak kuasai lagi, bacaan pun masih kurang yakin, maka itu kita perlu kategori kedua ni masih wajib ataupun masih perlu belajar lagi ilmu tajwid, belajar lagi betulkan lagi bacaan dengan guru. Mudah-mudahan bila bacaan tu semakin baik, alhamdulillah, maka kita boleh berada di peringkat yang pertama tadi, insya-Allah. Dan takkan rugi orang yang belajar ilmu Al-Quran. Takkan rugi orang yang belajar ilmu Al-Quran. Jadi insyaAllah hari ini, alhamdulillah sudah tengok ramai yang masuk hari ini. Maafkan suara serak-serak. Alhamdulillah kita 21 orang yang ada pada pagi ini, alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita nak sambung balik pelajaran kita iaitu mengenai syarat dan rukun-rukun bacaan Al-Quran. Syarat-syarat dan rukun-rukun bacaan Al-Quran. Jadi saya share, kongsikan nota hari ini, yang mana nota ini saya rujuk daripada buku Nota Lengkap Mudahnya Belajar Ilmu Tajwid. Buku Nota Lengkap Mudahnya Belajar Ilmu Tajwid, yang mana dalam buku ini juga merujuk kepada satu buah buku yang saya selalu terjadikan rujukan, iaitu buku, kalau tahulah biasa belajar tajwid di kuliah, saya suka guna buku ni. Ni dia berwarna hijau ni. Warna hijau ni, tak nampak gambar. Nampak ke? Buku Tajwid Al-Quran Resam Usmani tulisan Haji Abdul Qadir Leong daripada Al-Azhar.
Jadi buku yang saya tunjuk dalam gambar ni merupakan dia dah buat dalam bentuk yang infografik yang menarik, senang faham dan tulisan pun lebih mudah, jelas kita boleh belajar. Baik, dalam bacaan pembelajaran Al-Quran, perlu kita tahu terlebih dahulu apa syarat-syarat dan rukun-rukun bacaan. Macam mana kita solat, ada rukun-rukun, tertibnya yang perlu diikuti. Ada tertibnya yang perlu diikuti. Itu ada soalan tanya kan. Ada salah seorang sahabat bertanya, saudara kita bertanya, boleh kita belajar benda yang lebih topik ilmu yang lebih tinggi baru belajar ilmu yang rendah? Pada saya boleh, tetapi nanti dia akan jadi kucar kacir. Kefahaman tak apa nak jelas sebab kita tak faham yang asas, terus pergi belajar yang ilmu yang tinggi, advance. Jadi bagi yang masih kurang, ataupun masih yang tercari-cari, masih nak perbaiki lagi bacaan, sebaik-baiknya belajarlah daripada peringkat yang bawah supaya senang faham, supaya dapat senang nak menerima, supaya senang nak adapt, nak menyesuaikan diri. Bila kita dah faham benda yang mudah, yang asas, insya-Allah bila belajar benda yang lebih tinggi akan lebih mudah faham. Akan lebih mudah faham. Konsepnya samalah seperti kita belajar kat sekolah. Belajar kat sekolah bermula daripada tadika. Tadika kita belajar ABC, betul? Belajar daripada ABC. Cuba kalau daripada sekolah tadika kita masuk terus cikgu bagi buku cerita. Buku cerita kisah kancil dengan buaya. Nak baca macam mana? Macam kita nak baca tanpa mengenal ABC. Teragak-agak nak baca buku tersebut, betul? Rasa ya Allah payahnya nak baca, nampak gambar je. Nampak gambar tapi tak faham. Masa itulah sama juga dengan orang yang belajar Al-Quran. Buka Al-Quran tapi tak tahu huruf apa, tak kenal ayat asas. Ni tajwid ni apa ni? Ni tanda apa ni? Ni apa benda pula tiba-tiba alif ada sod kecil ni? Tak faham. Jadi bila tak faham nak baca Al-Quran jadi teragak-agak. Jadi tak yakin nak baca sebab tak kenal tanda-tanda yang ada dalam Al-Quran. Sebab itu kena belajar daripada awal, daripada peringkat asas. Kenal apa tanda-tanda yang ada dalam Al-Quran. Kenal semua tanda, simbol-simbol bacaan. Sebab apa? Kita di Malaysia amat menggunakan resam Uthmani. Tajwid resam Uthmani. Resam ni banyak jenis. Lain negara, lain tempat, lain resam. Begitu juga kita di Malaysia menggunakan resam Uthmani. Tak sama dengan negara lain. Kalau Madinah sama. Jadi bila kita buka Al-Quran, ada tanda-tanda bacaan yang dah diletakkan secara spesifik, secara khusus. Jadi kita kena belajar tanda-tanda tu. Sebab kita gunakan tajwid resam Uthmani, maka kita kena belajar ilmu tanda bacaan resam Uthmani. Jangan belajar resam lain. Boleh, tapi bagi mahirkan dulu yang biasa digunakan di sini, yang secara kebiasaannya secara lazim ni kat Malaysia guna apa? Kena tahu. Jadi di Malaysia kita gunakan Quran resam Uthmani. Ingat tu. Okay. Ini saya bacakan daripada kitab yang saya rujuk. Sesungguhnya kita telah mengetahui hakikat tajwid pada pelajaran-pelajaran lepas ni lah. Dia terang. Contoh ya, kalau yang dah belajar izhar, yang dah belajar idgham, yang dah belajar ikhfa, iklab dan sebagainya lah, semua hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, maka hendaklah bertemu dengan ustaz ataupun dengan guru pembaca Al-Quran atau ahli qiraat yang bersanad sahih dalam bidang bacaan Al-Quran, iaitu maksudnya bacaan mereka tali menali sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk syarat pengambilan bacaan Al-Quran yang betul, yang sahih, yang berterusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlulah mestilah bertemu dengan guru ataupun pembaca Al-Quran
ataupun ahli qiraat yang bersanad sahih dalam bidang pembacaan Al-Quran. Jadi kena cari guru-guru sebegini. Biasanya sekarang nak cari mudah, iaitu banyak pusat-pusat pengajian Al-Quran yang memang mempunyai guru-guru yang berkelayakan. Yang guru-guru yang berkelayakan. Lagipun kita sangat ramai, mungkin ada di antara tuan-tuan dan puan-puan, ada di kalangan anak-anak, mungkin ada anak-anak yang sendiri belajar Al-Quran, hadis, ulum Al-Quran. Sekarang ni ramailah kita punya, kita panggil graduan, ilmuwan yang berada dalam bidang Al-Quran. Mereka boleh jadi rujukan. Sebab mereka belajar bukannya 1 bulan, 2 bulan. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak. Mereka belajar ni bertahun-tahun. Semester ke semester, ada yang 4 tahun. Ada 5 tahun belajar di Al-Azhar, di Jordan, di Mesir, yang di Malaysia, di Darul Quran. Maka bila mereka tu berkongsi ilmu, dengarkan, insyaAllah ada kata apa, mereka nak belajar dan mengajar kembali apa mereka belajar di kuliah ataupun di universiti ataupun di college mereka masing-masing. Belajar bukan sekejap, bertahun-tahun mereka belajar untuk mendapatkan ilmu Al-Quran ini. Kita boleh jadikan mereka sebagai rujukan juga ataupun sebagai guru Quran kita, insya-Allah. Jadi apabila kita nak belajar, kita perlu nak bertemu dengan mereka yang mempunyai sanad sahih dalam bidang bacaan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, dah jumpa guru, belajarlah dengan mereka dengan mendengar, melihat bacaan mereka daripada mulut mereka. Melihat bacaan daripada mulut mereka. Kerana ini adalah satu-satunya syarat yang wajib untuk mempelajari membaca Al-Quran secara talaki musyafahah. Talaki dan musyafahah. Apa maksud talaki dan musyafahah? Pengambilan bacaan dari mulut ke mulut. Itu yang dimaksudkan dengan talaki musyafahah. Pengambilan bacaan dari mulut ke mulut. Maksudnya apa? Lihat, dengar daripada mulut guru tersebut, cara dia menyebut, cara bacaannya, cara sebutannya, pergerakan mulutnya, belajar daripada guru. Ini yang dikatakan talaki dan musyafahah. Bertalaki dan musyafahah. Ambil bacaan tu dari mulut guru. Dengar bacaan tu daripada mulut guru. Tiru bacaan tu daripada mulut guru. Itu yang dimaksudkan. Jadi ada, macam mana kita nak belajar, macam mana nak ambil, ni ke syarat dia. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, terdapat dua cara. Dua cara pengambilan bacaan Al-Quran yang boleh kita ikuti. Ini yang biasa dilakukan di kelas-kelas pengajian. Apa dia? Cara yang pertama, guru membaca di hadapan murid. Guru bacakan dulu di hadapan murid. Contohnya nak baca surah Al-Fatihah. Maka guru pun bacakan. Kita baca, dengar ustazah baca, dengar ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Lepas tu, apa yang dibuat oleh murid? Apa yang dibuat oleh pelajar? Yang kedua, murid meneliti bacaan guru. Macam mana guru tu sebut macam mana ustaz tu sebut dengar, tengok mulut dia bergerak macam mana. Macam mana dia sebut bis, macam mana dia sebut mil, macam mana dia sebut roh, macam mana dia sebut ra. Dia beza roh dengan ra. Dengar betul-betul. Teliti cara bacaan guru. Jadi masa guru tengah baca, perhatikan mulutnya. Yang ketiga, bila dah teliti ataupun dah melihat macam mana guru baca, maka tirulah cara bacaan guru di hadapan guru. Guru duduk depan ni. Tadi ustaz dah sebut. Jadi dengar ustaz sebut, baca balik ataupun ikut balik macam mana ustaz tu baca kat depan dia. Jangan dekat belakang dia. Supaya apa? Bila baca kat depan dia, di depan guru, barulah guru boleh semak bacaan tu betul tak sebutan. Jelas tak sebutan tu, betul tak, tepat tak makhraj huruf, tepat tak sifat huruf yang disebut. Jadi kena baca di depan guru. Jadi kalau mengaji secara online begini tuan-tuan dan puan-puan,
pastikan buka kamera. Buka kamera supaya senang guru nak semak muka, mulut. Muka lah, tengok mulut pergerakan tu sebutan. Kadang-kadang kalau tak nampak pergerakan mulut, kita tak tahu. Guru-guru tak nampak. Tapi kadang guru ni pun dia sangat cekap dari segi pendengaran. Dia boleh dengar sebutan tu betul ke tidak. Sebaik-baiknya buka kamera. Kalau mengaji online, buka kamera semasa mengaji ataupun semasa belajar supaya guru boleh lihat dengan jelas cara bacaan yang betul. Kalau sekiranya ada kesilapan, guru boleh tegur dan betulkan kembali cara sebutan. Itu adalah syaratnya. Jadi kena ikut syarat-syarat ataupun cara yang betul. Sama juga kalau mengaji bersemuka berdepan. Jangan duduk paling belakang sekali kan kalau mengaji ramai-ramai. Jangan duduk paling belakang, usahakan ke depan. Sebab di hadapan lebih banyak rahmat dan berkat yang turunnya berbanding di belakang. Lagi dekat dengan guru, lagi senang guru nak memberi perhatian, lagi senang guru nak membantu, lagi senang guru nak betulkan. Jangan takut untuk ditegur kerana dengan teguran itu akan dapat membantu membaiki kelemahan kita. Okay. Itu cara yang pertama. Cara pertama guru bacakan dulu, lepas tu murid ikut apa yang guru bacakan. Baca di depan guru. Cara kedua untuk mengambil bacaan lakuan daripada guru adalah dengan cara guru tak baca tapi murid yang bacakan dulu. Tuan-tuan baca dulu, tuan-tuan membaca di hadapan guru. Baca di hadapan guru. Apa yang guru buat? Ustazah buat? Ustaz menyemaklah cara bacaan murid. Bila ustaz dengar, ustazah dengar bacaan, ustazah akan dengar. Kalau betul, dia tak tegur lah. Kalau bacaan tu baik, maksudnya sebutan tepat, tajwid betul, maka bacaan tu bagus, ustaz tak tegur. Biasanya macam tu. Tapi kalau ada kesilapan sedikit ataupun tertukar huruf, tertukar baris, mungkin dengung tak cukup panjang, hukum mat bacaan tu tak cukup panjang, kat situ baru guru-guru yang mendengar, yang menyimak bacaan akan tegur bacaan tersebut untuk membetulkan. Jadi yang ketiga, bila guru dah dengar, guru tengah semak baca, guru betulkan kembali cara bacaan yang salah. Betulkan. Mana yang salah tu guru-guru betulkan. Siapa di sini kalangan guru-guru ada ya, ustaz-ustazah. Maka inilah cara yang kita sebagai guru boleh buat. Dua cara. Pertama boleh, kedua pun boleh. Yang pertama biasanya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah ini bagi bacaan yang memang tak tahu baca langsung ataupun mungkin ayat tu ayat yang baru bagi kali pertama dengar mungkin. Murid-murid yang biasa kali pertama dengar bacaan tersebut ataupun tak pernah baca lagi ayat tu, contohlah tak pernah baca surah Ali Imran. Nak mula macam mana tak tahu surah Ali Imran. Jadi waktu itulah cara pertama sangat sangat sesuai diambil, iaitu guru bacakan terlebih dahulu dan kemudian baru murid ikut. Sebab ni bacaan ni dia tak tahu. Lagi yang tak tahu, yang tak biasa baca surah tersebut, mungkin dia rasa macam susah ataupun tak boleh nak sebut perkataan tu. Maka di sinilah tugasan guru akan menjadi boleh mengambil cara yang pertama, iaitu guru yang membacakan terlebih dahulu, mulakan dulu cara menyebutnya. Mungkin ada orang ada contoh lah daripada Iqra' nak naik Al-Quran, daripada Iqra' nak naik Al-Quran, Al-Quran pula surah Al-Baqarah panjang, ayat yang pertama tu dah tak ada baris. Apa nak sebut ni? Nak sebut alamah ke? Biasa orang tertukar alamah. Si ramai murid macam tu ya. Kali pertama masuk Al-Quran, tengok-tengok pula surah Al-Baqarah. Dia jam. Maka apa yang dibuat? Guru, ustazah terangkan. Cara bacaannya mula dengan alif lam mim. Sebab apa? Tak ada baris. Kalau ada baris bunyi alamah. Nampak tak ada ke ada baris atas ke atas tu? Terangkan dulu. Itu tugasan guru. Dah terang, dah sebut, barulah murid tu boleh baca. Itu cara pertama. Cara yang kedua, pengembangan yang kedua ini biasanya ialah murid-murid dah pun boleh baca. Cuma tak yakin ataupun baca tu mungkin belum lancar lagi, belum mahir lagi. Maka biasanya guru-guru akan lepaskan untuk murid-murid baca terlebih dahulu. Okey, baca terlebih dahulu. Tetap pembaca dulu. Tuan-tuan puan-puan dah biasa dah surah Ali Imran contohnya. Dah pernah dengar surah Ali Imran kat dalam
pernah dengar kuliah, pernah hadir ke kelas, pernah dengar ustaz baca di dalam solat, maka dah bolehlah tahu sikit-sikit cara baca surah Ali Imran. Maka ketika itu tuan-tuan baca dulu. Guru akan semak bacaan tu, betul ke tidak? Ada kesilapan ke tidak? Bukan guru nak mencari silap. Guru tak nak mencari silap tapi guru nak perbaiki kesilapan supaya selepas ini tuan-tuan boleh baca sendiri dekat rumah. Tanpa kalau kata tak ada orang nak tengok pun dah boleh baca sebab dah pernah dibetulkan kesilapan tersebut, jadi bacaan tu akan jadi lebih yakin. Nak baca tak teragak-agak. Jadi inilah dua cara yang boleh digunakan semasa pembelajaran ataupun semasa mengambil bacaan Al-Quran daripada guru. Ya. Alhamdulillah. Okay, ada soalan tak? Ada soalan nak bertanya? Lelaki musyafah ni tuan-tuan dan puan-puan, macam zaman sekarang, kalau kata sekiranya belajar secara online sebegini, ada yang risau. Ustazah, saya risau, saya tak boleh lah ikut kelas secara online. Memang kerisauan tu tetap ada ya, sebab kita menggunakan teknologi ni dia banyak masalah. Bukan banyak masalah lah, banyak isu-isunya. Contoh internet tak kuat, tak nampak pula tiba-tiba internet slow dah tak nampak kan muka guru, tak dapat nak dengar bacaan guru. Jangan cepat kecewa ya, jangan cepat putus asa. Sebab apa, banyak cara lagi. Contohnya apa, bila kita belajar secara online ni ada banyak gaya nak bercara. Mungkin ada yang guna video call, ada yang guna macam ni kan Google Meet, ada yang guna Zoom, ada juga call direct, maksudnya telefon je panggilan, ada kan macam tu. Saya pun kadang-kadang buat begitu. Jadi kalau tak dapat cara A, buat cara B. Tak dapat buat Google Meet, guna video call, WhatsApp. WhatsApp pun boleh. Sekarang lebih mudah. Boleh share screen sekarang ni WhatsApp. Tak dapat WhatsApp, alamak internet pula nampak macam cuaca tak baik ni, internet slow je. Kejap dapat, kejap tak dapat, nak call direct. Biasanya guru kan usahakan lah, insyaAllah. Guru boleh usahakan cara macam tu. Belajarlah apa cara sekalipun. Ini kalau bagi yang tak mampu tak dapat nak keluar bersemuka dengan guru, tak dapat nak pergi ke kelas-kelas yang ada, kelas fizikal lah maksud saya. Itulah cara kita belajar secara online. Tapi cari peluang, cari masa, susun masa untuk belajar Al-Quran. Walaupun sekejap. Walaupun sekejap. Tak ada soalan. Mak Taufik tanya macam guru ajar lembutkan lidah macam mana pula? Lembutkan lidah untuk huruf apa tu? Cara membacanya. Kalau ada huruf-huruf yang perlu dilembutkan lidahnya, perlu baca dengan lembutkan lidah, maka mesti ada sebab kenapa guru tu suruh buat macam tu. Ikut. Sebab dia lebih tahu. Lebih tahu apa sebab kena buat. Contohnya kalau ada murid, macam kita sebut bot. Bot. Ramai orang kecundang nak sebut bot. Sebab bot ni antara huruf yang agak sukar. Bukan guru saja. Yang betul-betul sebutan yang tepat adalah Rasulullah SAW. Kita ni pun belajar banyak kali pun kan tak betul lagi sebutan bot. Jadi guru akan terangkan macam mana sebut bot yang betul. Macam mana nak menggerakkan mulut, macam mana nak cara keluarkannya, nak kumpulkan angin dan sebagainya. Jadi kena tengok pergerakan mulut guru, cara sebut bot yang betul. Kita akan belajarlah nanti cara sebut bot dan huruf-huruf lain. Okay, kita pergi seterusnya. InsyaAllah. Ni yang tadi. Bacaan Al-Quran yang bersanad sahih daripada Rasulullah SAW merupakan bacaan mutawatir. Bacaan mutawatir iaitu bertepatan dengan apa yang telah dilakukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW semasa baginda mengambil bacaan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Dan malaikat Jibril alaihi salam
mengambil bacaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bacaan Al-Quran yang bersanad sahih juga adalah satu rukun yang penting daripada rukun-rukun membaca Al-Quran. Dia ada soalan kat tanya? Tanya ke? Kita sama sikit sekejap lagi yang kita tanya. Jadi bacaan Al-Quran ni yang maksud saya pada Rasulullah adalah bacaan mutawatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun bertalaki bersama dengan Jibril alaihi salam. Daripada mana Nabi Muhammad menerima, Rasulullah menerima bacaan Al-Quran yang tepat daripada Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril dapat daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara direct, secara terus. Maka bacaan tu turun menurun daripada Allah, wahyu Allah kepada Jibril, dan Jibril menyampaikan kembali kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kembali kepada sahabat-sahabat dan seterusnya kepada kita semua. Itu cara bacaannya. Untuk rukun-rukun bacaan terdapat 3. Rukun bacaan Al-Quran ni terdapat 3 cara. Apa dia yang pertama? Yang pertama, kesinambungan cara bacaannya dengan bacaan Rasulullah, iaitu bacaan yang mempunyai sanad sahih. Yang tali menali terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kita sebut tu sama macam mana Rasulullah sebut. Tu rukunnya. Mesti ikut macam mana Rasulullah baca. Rasulullah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Itulah cara kita sebut juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Bismillah. Bismillah. Mulut kita pun kena betul sebutannya. Yang kedua, rukun bacaan Al-Quran kedua ialah bacaan mestilah bertepatan dengan bahasa Arab. Mesti tepat dengan bahasa Arab. Sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Maka kita yang tak tahu bahasa Arab pun kena tahu juga, kena ambil tahu sikit. Kena belajar sekiranya dapat sebut setiap huruf itu, makhraj huruf itu ataupun sebutan setiap huruf tu kena tepat cara sebutannya macam bahasa Arab. Bukan macam memang kena ikut bahasa Arab. Sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Perlu belajar. Tahu dot macam mana, sad macam mana, ta macam mana, sebutan tepat. Sebab apa? Bahasa Arab dengan bahasa Melayu lebih kurang je. Cuma kita ni banyak bahasa Melayu kita ni tak banyak huruf yang tebal berbanding Arab. Kita sebut kalau ta, ta. Kalau kita tak. Contohnya Khamis. Khamis. Khamis sudah daripada perkataan Arab. Khamis. Kha. Tapi kita sebut ka. Khamis. Khamis. Tak sebut Khamis pun. Jarang orang sebut. Hari ni Khamis ke? Ni hari-hari Khamis ke? Jarang orang sebut Khamis. Kita kalau Melayu sebut hari ni Khamis hari ni hari Khamis. Sebenarnya yang Khamis itu datang daripada Khamis, daripada Arab. Daripada bahasa Arab. Sekejap saya bacakan soalan. Yang ketiga, rukun yang ketiga ialah mestilah bertepatan menggunakan Al-Quran Resam Usmani. Mestilah sebutan kita tu bertepatan dengan menggunakan Al-Quran Resam Usmani. Oh, dengar slow ya suara saya. Macam slow. Okay, saya cuba ya. Minta maaf suara saya slow sikit. Saya dah menjerit dah ni. Kita pakai mic. Jadi rukun yang ketiga dalam bab pembacaan Al-Quran mestilah bertepatan dengan Mushaf Resam Usmani, iaitu apa dia? Pembelajar ilmu tajwid kita lah khususnya di Malaysia, kebanyakannya menggunakan qiraat ataupun bacaan yang mutawatir ataupun kuat sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu melalui riwayat Imam Hafs an Asim, iaitu merupakan salah seorang imam besar dalam bidang ilmu qiraat. Kat Malaysia kita belajar dengan menggunakan resam Mushaf Usmani yang mana yang daripada riwayat Imam Hafs al-Asim. Ikut cara bacaan riwayat Imam Hafs al-Asim.
iaitu menggunakan resam Uthmani. Jadi ini adalah rukun-rukun bacaan yang perlu kita ikuti. Yang pertama, kesinambungan bacaannya mestilah bertepatan ataupun mengikut cara bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mestilah dibaca dengan bahasa Arab. Jangan baca dalam bahasa Melayu ataupun bahasa lain. Waktu solat pun wajib dibaca dalam bahasa Arab. Contohnya surah Al-Fatihah, rukun qauli surah Al-Fatihah dibaca dalam bahasa Arab. Kalau tertukar bahasa maka terbatal ataupun tidak sah solat kita. Tidak sah solat kita. Maka perlu jaga bacaan tersebut. Yang ketiga, bertepatan. Yang kita baca tu, ayat yang dibaca mestilah bertepatan dengan Al-Quran Resam Uthmani. Sebab di Malaysia, tajwid yang kita belajar, bacaan ilmu tajwid yang kita belajar ataupun tanda-tanda bacaan yang ada di dalam Quran itu, Quran Resam Uthmani itu mengikut riwayat Imam Hafs Al-Asim. Itu cara belajar kita lah di Malaysia. Jangan belajar negara lain lagi sebab kita masih di Malaysia, maka belajar cara pembelajaran ilmu tajwid di Malaysia. Okey. Sekejap ya, ada soalan. Kak Pah tanya, Ustazah wajib buka kamera ke kalau memang bermasalah tak dapat nak buka kamera macam makcik ni macam mana? Seganlah Ustazah, tapi kalau depan memang boleh sebab tak ramai yang melihat dan mendengar. Allah Akbar. Ni dalam kelas yang ramai lah kan. Sekiranya untuk memastikan bacaan kita tepat, nak belajar sebutan yang betul daripada guru, maka lebih baik buka kamera. Buka kamera. Kalau kamera tak ada masalah, buka. Sebab apa? Memang betul perasaan malu tu ada, segan kita kan. Tapi sekarang ni boleh je belajar personal kan, belajar personal. Ataupun kalau segan buatlah video. Ustazah betul tak sebutan saya? Buat video khas. Tunjuk kat Ustazah yang mengajar. Jadi dia boleh betulkan. Kalau belajar ramai-ramai mungkin ada perasaan segan, tapi kalau sama-sama level sama, semua nak belajar yang asas, semua nak belajar daripada mula. Saya rasa tak perlu kita nak segan sebab sama-sama kita nak belajar dan perbaiki. Kat situ kita boleh kenal sahabat-sahabat, rakan-rakan. Mungkin kalau terserempak kat sebelah nanti dah tahu, oh ini Kak Pah ni pernah jumpa kat dalam kelas online. Jadi itulah gunanya. Lagipun kadang-kadang ustazah, ustaz-ustaz, guru-guru yang mengajar pun nak tahu, nak kenal siapa anak murid. Ni saya pernah ada anak murid tak pernah nak buka kamera. Akhirnya saya tanya, saya nak tengok, saya nak kenal siapa murid saya. Kan saya ajar tak siapa-siapa saya pun tak tahu. Jumpa kat mana-mana saya tak kenal siapa anak murid saya. Saya nak tahu siapa anak murid saya. Kan kita nak buat apa, kita nak kenal. Nak mengenali, guru-guru nak kenal siapa anak murid. Kadang-kadang kat kamera tu pun tak ada gambar yang diletakkan. Maka kita tak tahu. Gambar kucing letak kan. Gambar kereta manalah guru nak kenal. Guru tak kenal, nak doakan pun kita tak kenal wajah. Betul anak-anak murid kita kan. Jadi bukalah kamera untuk belajar. Untuk belajar, bukan untuk apa. Tetapi sekiranya macam ada masalah lah, kamera saya rosak lah pula Ustazah. Tak apalah, nak buat macam mana kamera rosak kan. Benda yang boleh dimaafkan. Cuma lebih baiklah buka kamera supaya guru pun boleh betulkan, boleh semak bacaan yang tepat, sebutan kadang-kadang mulut kita pergerakan tu tak sama. Okay? Kalau tak ada kamera tak apa. Yang ada buka sebab kita sama-sama kata sama-sama level, sama-sama nak belajar benda yang sama sebenarnya. Kawan sebelah pun nak belajar juga benda yang sama. Dia bukan nak cek kesalahan. Orang lain yang tepi kita dia kan nak cek kesalahan kita. Kita nak, tak ada pun dalam hati kita. Aku nak tengok siapa ni, muka siapa ni. Ni mesti tak pandai lagi ni. Tak ada. Kalau dia dah masuk sama dalam grup ni, maksud sama-sama nak belajar. Sama-sama nak perbaiki bacaan yang ada. Bukan nak mencari kesilapan atau kesalahan orang. Kadang kita segan sebab apa? Risau orang tanya. Risau orang cakap-cakap tentang diri kita. Kita lebih risau mulut orang berbanding risau dengan Allah. Kita lebih risau dengan kata-kata orang berbanding risau dengan pandangan Allah kepada kita. Jangan risau dengan pandangan manusia. Manusia ni dia boleh pandang setakat mana je pun. Setakat itu je. Kita kena bersangka baiklah dengan orang dari sekeliling. InsyaAllah. Memang bukan senang tapi
bersangka baik. Orang lain pun nak belajar sama dengan aku. Fikir macam tu. InsyaAllah kita sama-sama belajar. Bukan semua orang pandai. Bukan semua orang kuasai. Kalau pandai dah lama dah mengajar. Dah boleh jadi cikgu dah. Jadi ustazah. Sebab kita sama-sama belajar tak ada masalah. Ada yang kat hospital. Alhamdulillah ya, ada kat hospital pun masih belajar. Alhamdulillah, tahniah. Bukan senang ya. Bukan senang nak hadir tanpa izin Allah. Apa yang berlaku, siapa yang hadir hari ini, semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja-saja datang, betul? Bukan saja datang, nak dengar lah. Dia datang daripada hati. Allah yang menjentik hati. Saya ingat kata seorang guru saya, setiap hari adalah tapisan Allah. Setiap hari Allah menapis kita. Apa yang kita buat hari ini semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mengizinkan. Kalau tak jadi hari ini, maka tak jadi. Ada peristiwa sekali tu, saya cadang nak buat ada perjumpaan lah dengan guru-guru saya pukul 9 macam ni. Saya tak sedar, tu dah habis masa pukul 9 tu. Masya Allah. Allah tak izinkan keadaan itu berlaku walaupun kita dah merancang awal. Kerana apa yang kita rancangkan tak semestinya menjadi. Sebab apa? Sebaik-baik perancangan adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rancanglah sehebat mana sekalipun, tanpa izin Allah tak akan menjadi rancangan kita. Sebab itulah sekali apa-apa kita buat, doalah kepada Allah. Kita sama-sama mohon doa kepada Allah. Apa yang dirancang Allah mempermudahkan. Ya bari, pemudahkanlah, aturkanlah urusanku. Setiap kali apa saja kita buat. Contoh macam nak hadir ke kelas. Doa, ya Allah aku nak hadir ke kelas. Jangan kita berharap pada diri sendiri ataupun pada orang. Jangan bergantung, jangan bersandar pada diri. Esok aku nak bangun awal ni, aku ada kelas. Saya ada kelas pukul 9 pagi. Maksudnya kita tak bersandar pun pada Allah. Doa dalam hati tu saya rasa meletakkan harapan, pengharapan sandarannya kepada Allah SWT. Ya Allah, esok pagi aku ada kelas ni, ya Allah. Tolonglah ya Allah. Pagi aku dapat hadir kelas pukul 9 pagi. Contoh. Gitu Dalam doa kita, dalam sebutan kita sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang kita ada masa meletakkan sandaran tu pada diri sendiri. Itu pun peringatan untuk diri saya juga. Kan kita lupa, terleka. Contoh nak buat kerja. Hari ni ada kerja banyak ni. Pertama nak kena buat list to do contohnya. Lupa nak sebut Allah di dalam perbincangan tersebut. Sepatutnya kita kata Allah sebab Allah yang akan membantu, mengatur rancangan kita, yang akan memudahkan segala urusan kita. Jadi banyakkan apa-apa kita buat, ingat Allah dulu. Ya Allah hari ni nak sebut macam seolah kita bersembang, berbincang, bercakap dengan Allah Subhanahu Taala. Ya Allah pagi ni ada kelas ni, ya Allah tolong, ya Allah mudahkan urusan nak buat kelas hari ni. Kadang kita lupa, ya Allah terlupa pula ya Allah. Maka selalu dalam hati kita ingatlah Allah selalu. Ingatlah Allah selalu, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Allah membantu setiap apa yang kita lakukan dalam urusan kehidupan kita insya-Allah. Jadi inilah berkaitan dengan cara-cara kita nak belajar, cara nak mengambil bacaan yang tepat, apa rukun-rukunnya. Jadi sebelum kita nak belajar Al-Quran perlu tahu benda ini. Kita nak kena belajar ni. Kenapa nak kena belajar tajwid ni? Kenapa nak kena belajar sebutan? Sebab ini rukun yang kita kena ikut. Yang pertama, sebutan kita tepat tak? Mengikut tak cara sebutan Rasulullah SAW? Sebab apa yang kita baca sekarang adalah berdasarkan daripada bacaan Rasulullah. Yang kedua, sebutan kita tepat tak dengan bahasa Arab? Sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Itu kena tengok. Kena ikut. Bukan boleh baca ikut kita Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Ma tu ditebalkan pula sebab dia dah biasa tebal mulutnya. Sikit nak betul melompong aja. Sebutan tak betul, bacaan pun tak betul. Kemudian yang ketiga, kita kena wajib ikut imam qiraat yang di Malaysia gunakan, iaitu imam qiraat Imam Hafs Al-Asim. Yang dibawakan oleh Imam Hafs Al-Asim, ikut cara bacaan beliau. Jadi kita belajar apa yang telah disusun. Bukan senang dia datang-datang tiba bawa, tak. Beliau datang belajar dan mengajarkan kepada kita cara sebutan, cara membaca Al-Quran yang betul. Jadi ini cara-caranya. Dah tahu rukun, kita pergi jumpa. Cari guru yang mutawatir, guru yang ada
bersanad sahih dengan Rasulullah SAW, cara bacaan yang betul itu belajar dengan beliau. Sekarang kita ramai guru-guru yang mempunyai graduan-graduan daripada Darul Quran, daripada apa tu, universiti tempatan yang belajar dalam ilmu bidang Al-Quran, As-Sunnah, belajar dengan mereka. Sangat ramai insya-Allah. Mereka belajar daripada apa yang sumber yang tepat, sumber yang sahih. Belajar dari mereka. Macam saya guna buku ni pun, saya pun banyak merujuk pada buku-buku yang ditulis antara Ustaz Abdul Qadir Leong, buku yang saya sedang share ni daripada sumber yang sama tapi digubah dengan nota yang baik. Jadi kalau nota-nota macam ni lagi baik kan. Kalau tak ada, tulis, catat, itu lagi bagus. Kita belajar sebaiknya catat. Okay. Ustaz Taufik, ini Ustaz ni saya rasa. Macam mana nak khatam Al-Quran dalam masa sehari? Ni kalau hebat ni. Semua dah boleh ke khatam Al-Quran dalam sehari ni? Yang dah bagus, yang dah boleh baca Quran, yang dah lancar, insya-Allah boleh khatam Al-Quran dalam masa sehari. Ada cara dia. Kalau Quran tu dia ada maqra', kita baca ikut maqra' tu. Ada pecahan-pecahannya. Ada pecahan-pecahannya untuk baca Quran. Nak khatam dalam satu hari tu ada caranya. Apa caranya? Satu juzuk ada 4 pecahan, 4 apa panggil tu, maqra' tu ada bunga, tanda bunga tu. Kita boleh ikut cara bacaan dia. Juzuk tu ada pecahan-pecahan lagi. Satu juzuk ada pecahan lagi. Ada pecahan-pecahannya lagi. Kita akan belajar nanti tanda-tanda bunga tu insya-Allah. Apa tanda-tanda tu? Itu semua yang ada dalam Al-Quran. Kita akan belajar sikit demi sikit insya-Allah untuk kenal bacaan ataupun cara membaca Al-Quran dengan betul. Tapi yang pertama-tamanya belajar dulu yang asas. Itu kita kenal dulu bacaan sebutan huruf yang tepat. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung tegak dengan sikit lagi lah pengenalan, masih tak habis lagi ni. Banyak lagi. Baru nak kenal Quran ni, baru nak kenal apa kita nak baca ni. Ulumul Quran, daripada mana Quran diturunkan, adab-adab baca Quran. InsyaAllah. Kita akan belajar sikit-sikit kat situ. Okay. Itu sahaja untuk pagi ni. Terima kasih yang hadir kelas pagi ni. Ada kita soalan? Nak baca Quran satu hari, khatam satu hari ada cara dia. Ada caranya. Pembacaannya tu macam tadi pecahan tu satu hari berapa jam kita boleh habiskan lah. Bukan semua orang mampu habiskan satu hari. Cuma orang yang betul-betul dah mahir, dah boleh baca dengan baik, insya-Allah boleh habiskan khatam satu hari. Tapi sebenarnya kalau nak khatam satu hari, paling mudah kata Rasulullah SAW ialah baca tiga kali surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Satu surah Al-Ikhlas bersama dengan 1/3 Al-Quran. Baca 2 kali surah Al-Ikhlas bersama dengan 2/3 Al-Quran. 3 kali baca surah Al-Ikhlas bersamaan dengan keseluruhan Al-Quran. Itu paling cepat. Maksudnya apa? Kebaikan membaca ataupun ganjaran membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu bersamaan dengan 1/3 Al-Quran. Kalau tak pandai, tak boleh nak habiskan Al-Quran dalam mengkhatamkan Al-Quran tu satu hari, maka bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. InsyaAllah. Sama pahalanya seperti baca seluruh isi Al-Quran. Okay. Itu satu benda yang kita boleh buat dan praktiskan. InsyaAllah. Jadi terima kasih, itu sajalah untuk hari ini. Terima kasih yang hadir kelas pada pagi ini. Maaf di atas segala kesulitan dan kekurangan daripada pihak saya sendiri. Mudah-mudahan apa saja yang kita belajar ini, Allah mempermudahkan kefahaman pada diri kita, Allah memberi rahmat kepada kita dan mudah-mudahan Allah memberkati kita semua yang hadir majlis ilmu pada pagi ini. Dan saya juga mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dapat belajar sesuatu, dapat sesuatu lah daripada perkongsian yang saya sampaikan. Janganlah baik tak ada apa, harap adalah sesuatu yang dibawa balik sebagai bekalan ilmu, bekalan kita, bekalan amalan kita insya-Allah.
Dan mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi insya-Allah minggu depan, hari yang sama, waktu yang sama. Jadi mari kita tutup dan sudahi kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Jazakallah khairan katsiran. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Sehat. Salam Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Terima kasih Ustazah. Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah.